Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video seterusnya, okey, tentang pantulan dalam penuh. Okey, pantulan dalam penuh ialah subtopik kedua dalam tajuk cahaya dan optik. Pantulan dalam penuh juga merupakan fenomena gelombang cahaya. Okey, fenomena. So, jikalah kalau soalan tu tanya, apakah fenomena? Jadi jawapan kamu mestilah sama ada pembiasan, pantulan dalam penuh. Okay, itu contoh. Okey, so pantulan dalam penuh. Okey, bila fenomena ini berlaku apabila cahaya merambat daripada medium yang berketumpatan optik tinggi dan juga medium yang berketumpatan optik rendah. Okay, kalau kamu perhatikan, syarat dia sama macam pembiasan. Okey, sebenarnya pantulan dalam penuh ni tiada dua part. Satu part pembiasan dan satu part pantulan. Okey, so kamu tengok Okay, dalam gambar rajah ni, okay, kamu nampak ni sinar cahaya. Okay, sinar 7. Okay, ni blok kaca kan? Okay, sepatutnya kalau kamu belajar, kalau berlaku ada cahaya merambat pada medium yang berbeza ketepatan, dia akan terbias. Betul? Berlaku pembiasan. Tapi kenapa dekat sini berlaku pantulan? Okay, berlaku pantulan instead of pembiasan. Okay, so kita nak belajar kat sini. Okay, cikgu suka ada beberapa pelajar yang buat nota yang dilukis gambar rajah step by step ni. Okay, jadi kita nampak one by one. Okay, kalau dalam buku teks kita nampak daripada gambar yang nombor 2 ni. Okay, tapi dekat sini cikgu ada 4 gambar. Okay, so jika satu cahaya, okay, kamu lalukan dengan sudut 90 darjah. Maksudnya menegak macam ni. Okay, cahaya yang terbias juga straight. Okay, tak ada angle. Tak ada angle yang berbeza. 90 juga dengan normal. Dengan normal tetap 90. Okay. Gambar yang kedua. Okay, ini yang kita nak bincangkan. Okay, apabila, tengok tulisan warna oranye ni. Okay, apabila sudut 7 kurang daripada sudut genting. Okay, sebelum tu, cikgu nak terangkan dulu apa itu sudut genting. Okay, sudut genting, kamu tengok pada gambar yang nombor 3 ni. Okay, sudut genting ialah sudut 7. Okay, sudut genting ialah sudut 7. So, ini sudut 7 kan? Sebab gambar sinar 7 datang dari sini kan? So, ini adalah sudut genting. Ataupun dia punya simbol adalah C. Okay. Ataupun I lah, sudut 7. Sudut genting ialah sudut 7. Di mana apabila sinar biasan dia 90 darjah dengan garis normal. So, dekat sini kita panggil sudut genting. Okey, sudut genting ialah sudut 7 apabila sinar biasan dia 90 darjah dengan garis normal. Okey, so berbalik pada gambar nombor 2 tadi . Okey, dia sebut apabila sudut 7 kurang daripada sudut genting, jadi sinar bias akan menjauhi garis normal. Okey, so sama macam pembiasan. Okey, contoh ni sudut genting dia besar kan? Okey, contoh sudut genting ialah 50 dekat sini, 50 darjah. So dekat sini sinar 7 dia contohnya 40. So apabila sudut 7 kurang daripada sudut genting, 40 dengan 50, kurang kan? Jadi sinar biasan akan menjauhi normal. So ini yang kita belajar dalam tajuk pembiasan. Okey. Apabila sudut 7 sama dengan sudut genting, okay, ataupun sudut 7 sama dengan sudut genting apabila sinar biasan merambat sepanjang permukaan kaca dan udara. Ini maksud dia. Merambat sepanjang permukaan. Ini permukaan lah. Kalau kaca, kaca lah. Udara, udara. Ataupun senang kita sebut 90 darjah daripada normal. Ataupun merambat sepanjang sempadan antara dua medium. Okey, so gambar yang keempat. Okay. Jika sinar 7 tadi ni lebih daripada sudut genting. Maksudnya contoh sudut genting 50, sekarang ni sudut dekat sini dah 60. Okey, maka garisan ni dia akan menjauhi lagi daripada normal sehingga dia terpantul. Okey, sehingga dia terlalu menjauhi daripada normal sehingga dia terpantul.
So, apabila sudut tuju melebihi sudut genting, tiada sinar biasan. Instead, sinar biasan tadi tu dipantulkan sepenuhnya ke dalam kaca. So, asalnya dekat sini, konsep dia adalah konsep pembiasan. Tapi disebabkan kita keep increase dia punya sinar tuju sehingga melebihi sudut genting, sampailah sinar biasan ni dipantul semula dalam kaca. Okey, itu adalah konsep pantulan dalam penuh. Okey, dekat sini cikgu ada terangkan. Okey. Okey, so adakah sudut genting dipengaruhi oleh indeks biasan? Yes, dia sangat dipengaruhi oleh indeks biasan. So dekat sini kita keluarkan satu lagi formula indeks biasan. N sama dengan 1 bahagi sin C. C ialah sudut genting dan N ialah indeks biasan. So daripada formula kita dapat simpulkan semakin tinggi indeks biasan, semakin kecil sudut genting. Ataupun jika sudut genting itu kecil, maka indeks biasan itu tinggi. Okey. So, itu tentang pantulan dalam penuh. Okey, seterusnya kita bincangkan fenomena-fenomena semula jadi. Okey, so kita tengok contoh fenomena semula jadi. Okey, pelangi. Okey, macam mana pantulan dalam penuh berlaku? Macam mana pelangi boleh berlaku? Okey, pelangi boleh berlaku. Okey, jawapan dia disebabkan oleh pantulan dalam penuh. Okey, so kita tengok macam mana dia boleh berlaku. Okey, cahaya matahari ialah cahaya putih ataupun cahaya tampak. Okay, yang kamu dah belajar dah sebelum ni, visible light, cahaya tampak. Okey, cahaya putih, okey, kamu dah belajar dah sebelum ni. Kalau kita biaskan dia, okey, dan berlaku penyerakan. Cahaya putih ni sebenarnya terbahagi kepada 7 warna kan. Itu warna pelangi. Warna pelangi ni bila kita gabung, kita akan dapat cahaya putih. So, apabila kita biaskan, kita akan dapat warna pelangi. So, macam mana boleh berlaku pembiasan? Disebabkan cahaya putih itu telah memasuki titisan air. So, apabila berlaku hujan, pelangi kan berlaku selepas hujan kan. So, bila lepas hujan, dekat ruangan udara kita, kamu akan rasa macam lembap-lembap lagi kan, rasa macam sejuk macam tu, disebabkan dekat ruangan udara kita masih ada lagi titisan-titisan udara air yang kecil. So, jadi apabila matahari menyuluhlah pada titisan-titisan air ni, jadi cahaya dia akan memasuki titisan air. So, akan berlaku pembiasan dan penyerakan, maka cahaya putih ni akan terbahagi kepada 7 warna. Okey, kemudian semua warna itu akan mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan dalam titisan air. Ataupun dekat sini kita nampak berlaku pada belakang ni. So, dekat sini disebabkan sinar tuju ni dah melebihi daripada sudut genting, maka berlaku pantulan dalam penuh. So, selepas itu berlaku lagi. Tengok poin nombor 3. Sinar cahaya ni dah dipantulkan dan mengalami pembiasan dan penyebaran atau penyerakan minta maaf, penyerakan sekali lagi dan berlakulah pelangi yang kita nampak so warna pelangi pun dapat dilihat. Okey, macam tu je. Okey, seterusnya logam maya ataupun kalau kamu pernah dengar lagu Fata Morgana kan. Okey. Logam maya ni keadaan di mana kalau kamu berada di kawasan kalau kamu naik highway kan, kadang-kadang kamu nampak macam ada lopak air dekat atas jalan raya kan. Itu sebenarnya fenomena logam maya yang berlaku disebabkan oleh pantulan dalam penuh. Sebenarnya imej yang kamu nampak tu adalah imej awan. Okey, so apabila kamu berada dalam keadaan macam tu, okay, sebenarnya apa yang berlaku, udara di atas jalan raya yang betul-betul lapisan yang atas jalan raya, okay, udara tu kamu akan perhatikan agak panas. Okey, udara yang berada di kawasan yang lebih atas lah, lebih tinggi, udara dia lebih sejuk. Okey, jadi dekat sini kita belajar lagi
tentang ketempatan optik. Okey, udara sejuk dikatakan lebih tumpat dan udara panas kurang tumpat. Okey, jadi apa yang berlaku? Okey, ingat kalau kita nak tengok kita nak lukis gambar ajar sinar, kita tengok objek. So objek dekat sini adalah awan So kita cikgu lukis awan. So ingat ini adalah udara sejuk. Udara sejuk maksudnya ketempatan dia tinggi. So cikgu lukis dia punya sinar 7. Okey, bila cikgu lukis sinar 7 baru cikgu lukis garis normal. Okey, sudut 7 ini kawasan lebih tumpat jadi dia akan kecil. So apabila dia merambat melalui udara panas, dia akan menjauhi normal. Okey. Okey, lepas tu dia akan jadi sinar 7. Sinar biasa tadi akan jadi sinar 7 untuk this one. Okey, apabila udara panas, okey, dia akan lagi menjauhi lagi kan? Okey. Sampai satu tahap, okey, dia akan menjauhi sehingga dia terpantul semula. Okey, berlaku pantulan dalam penuh. Kamu ekstrapolasikan. So, kamu nampak awan. So, dekat sinilah image awan yang kamu nampak atas jalan raya tadi. Okey, disebabkan berlaku pantulan dalam penuh sebab apabila udara sinar 7 ni semakin menjauhi normal lagi, menjauhi sehingga melebihi daripada sudut genting, maka berlaku pantulan dalam penuh. Itu yang kita boleh nampak fenomena logam maya. Okey, seterusnya kita tengok kepada aplikasi kehidupan dalam kehidupan seharian. Dekat dalam buku kamu ada 3 contoh. Dekat sini cikgu bagi lagi beberapa contoh yang lain. Okey, ini contoh periskop berprisma. Okey, periskop yang kamu buat waktu tingkatan 1, kita akan pakai cermin. Dekat situ kita pakai konsep pantulan. Okey, tapi kalau kamu nak image dia lebih jelas, kita boleh guna prisma. Okey, prisma dikatakan sudut genting prisma ialah 42 darjah. Jadi dekat sini, okey, kita gunakan sudut genting sudut 7 yang lebih besar daripada sudut genting. So lebih besar daripada 42. So macam mana cikgu nak tengok betul tak dia lebih daripada 42? Okey, ingat ini adalah permukaan yang berlaku pembiasan kan. So dekat sini ialah kita punya normal. Since ini adalah kita punya sinar 7, so ini adalah kita punya garis normal. So ini kan 90 kan. 90 bagi 2, so sini 45. Okey, so bila 45 maksudnya dah lebih daripada 42, maksudnya akan berlaku pantulan dalam penuh. So dekat sini berlaku lagi. Okey, berlaku lagi sekali pantulan dalam penuh dan masuk dalam mata, maka kamu akan dapatlah contoh kalau image pokok kat sini, kamu akan nampak pokok. Okey. Okey, itu tentang periskop berprisma. Seterusnya gentian optik. Okey, gentian optik, ini contoh. Cikgu ada sebenarnya tapi tak ada bateri. So nanti kamu boleh beli kalau kamu nak beli dekat Daiso ada. Okey, ini contoh fiber optik ataupun gentian optik. Gentian optik kalau perhatikan, dia hanyalah semacam sebatang plastik yang kamu letak cahaya di hujung, tapi akan ada cahaya di hujung-hujung ni. Kenapa boleh berlaku macam tu? Kenapa ada cahaya dekat dalam ni? Padahal kamu tak sambungkan apa-apa pun. Kamu hanya suluh cahaya on the other end and kamu akan dapat cahaya dekat hujung yang lagi satu. So kenapa berlaku macam tu? Okay, so ni contoh gentian optik. Apa yang berlaku pada gentian optik macam tu juga disebabkan sinar 7 tadi tu dah melebihi daripada sudut genting. So gentian optik kalau ikutkan dia boleh terbias lah, tapi disebabkan dia punya indeks biasan dia tinggi dan sebagainya, jadi dia boleh terpantul semula. Okay, so cikgu tunjuk. Okay, kemudian lukis dia punya sinar 7, pantul semula, sinar 7, pantul semula. Okay, ini disebabkan sinar 7 dia ni dah melebihi daripada sudut genting. Okay, so berlakulah pantulan dalam penuh. Jadi apa yang berlaku pada setiap strands ni, setiap batang plastik ni akan berlaku pantulan dalam penuh sehingga cahaya ada kat sini.
Okey, selain daripada lampu hiasan, kita juga guna dalam bidang komunikasi. So contoh wayar-wayar wayar-wayar telefon, bukan telefon lah, maksudnya kabel internet ke apa yang dekat dalam laut tu, kita akan pakai fiber optik. So sebab apa? Sebab bila pantulan dalam penuh, maklumat yang sampai lebih jelas dan juga fiber optik ni kita boleh lentur-lenturkan dia. Selain daripada plastik, fiber optik juga boleh dibuat daripada, gentian optik boleh diperbuat daripada kaca. Okey. Selain daripada bidang komunikasi, kita boleh juga guna dalam bidang perubatan, iaitu kita guna dalam kamera endoskop. Endoskop ni adalah kamera untuk doktor nak check apa yang berlaku dekat dalam kan. So kamu kena macam telan kamera tu, so masuk dalam badan kamu. So image yang kamu nampak dia akan berlaku pantulan dalam penuh dalam endoskop dan kamu akan nampak pada skrin. Okey. Seterusnya ialah intan intan ataupun diamond. Okey, dalam diamond pun, diamond ni kenapa kamu boleh nampak dia berkilat lebih berbanding kaca, disebabkan dia punya cahaya-cahaya tu berlaku pantulan dalam penuh. So sebab itulah berlian kita ada potongan-potongan yang tertentu. So setiap potongan-potongan dia ni akan menyebabkan cahaya yang masuk berlaku pantulan dalam penuh. So contohnya cahaya masuk sini, kemudian normal, masuk mata. Lepas tu nanti cahaya masuk ke sini, berlaku pantulan dalam penuh. Sebab tu kalau kamu pusing-pusing berlian intan ni, kamu akan nampak macam seolah-olah dia ni satu objek yang sentiasa bersinar-sinar. Tapi sebenarnya apa yang berlaku, cahaya yang masuk ni sentiasa terpantul ke pelbagai arah. Sebab tu kamu nampak intan ni cantik. Nampak seolah-olah dia macam bersinar-sinar. So itu saja tentang pantulan dalam penuh.